KPM. Didik TV KPM. Jom kita buat bahan yang cantik. Cantik. Sabun. Wangi. Sabun di bilik mandi. Oh, sabun. Sabun di bilik mandi. Oh, sabun. Sabun di bilik mandi. Berapa banyaklah bilik mandi ni Cikgu, Ya. apa cikgu dari luar tadi saya dengar sabun di bilik mandi, di bilik mandi cikgu. Tiba-tiba jumpa sabun kat sini. Cikgu, kita ni dalam studio cikgu. Oh, ya ke? Patutlah. Tapi kan betul juga. Kenapa banyak sangat sabun dekat kan? sini ni? Sabun? Patutlah semerbak dengan bau sabun kat studio ni. Wanginya cikgu. Tapi apa yang kita nak buat dengan sabun banyak-banyak ni cikgu? Nak buat apa Kita nak buat apa dengan sabun ni? Wanginya sabun. Hai adik-adik, apa khabar? Anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dengan tajuknya wanginya. Tajuknya ialah Mekar Mewangi. Kalau tengok kan dekat sini ada banyak sangat sabun. Apa yang kita nak buat dengan sabun-sabun semua ni? Kalau nak tahu apa yang kita nak lakukan, jom kita tanya cikgu kita. Hari ini di studio kita bersama dengan Cikgu Izwar Fahmi atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Fahmi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Mira. Assalamualaikum. Sihat cikgu Ya, macam ni lah, baik. Patutlah wangi studio pun penuh dengan sabun Penuh dengan betul. sabun. Okey cikgu. Ya. Saya tengokkan cikgu, tapi sabun-sabun ni bukan sebarangan sabun. Ya, betul. Ada sabun, ada ukiran. Apa yang kita nak belajar hari ni cikgu? Bila memperkatakan tentang sabun dan ukiran, hari ini sudah tentulah kita akan menghasilkan ukiran dengan menggunakan sabun. Ukiran betul. dengan menggunakan sabun. Tapi sebelum itu, di studio Mira pun suka untuk perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami, iaitu Cikgu Nurziana Yuf dari SMK Dato' Ibrahim Yaakob, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Ziana? Sihat cikgu? Baik, terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami. Baiklah Cikgu Fahmi. Ya, baik. Jom cikgu, kita teruskan kelas kita untuk hari ini. Baik, apabila memperkatakan tentang ukiran, terlebih dahulu mesti Mira dan juga orang lain tertanya-tanya apakah itu ukiran. Okey, untuk pengetahuan Mira ukiran ialah merupakan proses luakan yang mana proses luakan ini melibatkan teknik seperti menggores, menoreh, kemudian kita ada menyobek dia di atas permukaan sesuatu permukaan, contohnya kayu, untuk menimbulkan atau menghasilkan motif ataupun menghasilkan corak yang mempunyai susunan dan juga pulau-pulau tertentu. Kalau diikutkan sebenarnya dalam ukiran ni sebenarnya tidak sebarang motif yang kita hasilkan. Kita boleh melihat motif-motif seperti motif flora, motif fauna, geometri, had dan juga pelbagai lagi unsur kosmos yang dapat dilihat dalam sesebuah ukiran, yang mana ukiran itu sebenarnya mempunyai maksud ataupun falsafah yang tersendiri yang ditonjolkan melalui motif tersebutlah. Macam tu. Ya, betul. Baik cikgu, itu tentang ukiran. Bila Mira tengok kan cikgu, kalau Mira boleh angkat, tunjuk dekat baik. kawan-kawan dekat rumah. Nampak ni kawan-kawan, ukiran ni kalau tengok sekali imbas kan cikgu, saya terbayang rehal Quran saya. Betul. Rehal Quran pun ada ukiran juga kerana daripada kayu, kan cikgu? Ya, betul. Untuk pengetahuan Mira sebenarnya ukiran ni ada teknik-teknik tertentu, ada jenis-jenis tertentu. Seperti mana yang telah Mira tunjukkan tadi. Cuba tunjukkan sikit Mira. Okey, ini namanya teknik yang digunakan ialah teknik tebuk tembus. Kalau dilihat teknik tebuk tembus tu, nampak tak Mira, dia tembus kan? Yang menimbulkan kesan motif pada corak yang ukiran tersebutlah. Seterusnya ukiran bunga timbul. Macam yang nampak Mira tengok ni, bunga timbul ni dia maksudnya daripada kayu ni dia timbul, tapi dia tidak tembus macam yang Mira pegang tu tembus. Ini bunga timbul, maksudnya ukiran tu dia menggunakan apa yang dikatakan sebagai silat. Silat tu maksudnya kesan-kesan yang menimbulkan ada unsur-unsur
ruang, ya, maksudnya unsur turun dan naik, unsur melengkung, itu yang dinamakan silat. Ada juga yang tidak silat, maksudnya kalau ukiran tidak silat tu maksudnya dia lepeh, maksudnya dia tidak ada lengkungan, ya, ataupun Dia tidak rata ada lah. kesendalian. Ya, betul, rata. Okey. Kemudian seterusnya kita boleh lihat contohnya ukiran arca pula. Arca ni biasanya dia berbentuk 3 dimensi seperti yang dilihat di sini, ya. Boleh dilihat contoh dalam hiasan ataupun hulu keris, ya, hulu keris yang tunggal tu, itu nama arca, maksudnya boleh dilihat daripada pelbagai dimensi ataupun dari pelbagai ruang. Ya, betul. Dan cikgu, setiap satu ukiran ni kan melambangkan identiti negara itu sendiri. Ya, kan, betul. Identiti negara dan juga mempunyai falsafah yang tersendiri. Sebagai contoh, ya, apabila kita melihat ukiran yang menunjukkan unsur kosmos, contohnya awan larat, itu menunjukkan tentang, kalau diperhatikan awan larat tu dia akan menghala ke atas pergerakannya. Ia menunjukkan tentang keesaan Tuhan. Ya, begitu juga dengan contohnya unsur-unsur fauna. Contohnya ada itik pulang petang. Maksudnya itik pulang petang tu dia macam melengkung, kemudian dia ada berulang-ulang yang biasanya terdapat pada tingkap tingkap rumah tradisional, melambangkan tentang kesantunan dan ketinggian budaya. Macam tu, mempunyai unsur-unsur dan falsafah tersendirilah. Wah, menarik. Betul, ya. Ukir bukan sekadar ukir, tapi sebenarnya di sebalik ukiran itu ada makna yang tersendiri. Dan hari ini kita nak belajar ni kawan-kawan tentang ukiran sebenarnya, tetapi menggunakan sabun. Sebab tu wangi je studio kita hari ini. Tetapi kita nak berhenti berehat seketika. Didik TV KPM. Hari ini dalam slot tahap 2 di Didik TV, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan seni visual dengan tajuknya ukiran ataupun mekar mewangi. Mekar mewangi kerana kita menggunakan sabun, tetapi ukirannya pula teknik yang akan kita gunakan untuk penghasilan karya pada hari ini bersama-sama dengan Cikgu Fahmi. Baik Cikgu, hari ini kan Cikgu, kita nak buat ukiran. Macam Cikgu dah terangkan tadi, ukiran ini sebenarnya cukup sinonim dalam masyarakat Melayu kan Cikgu? Ya, betul. Mengukir dalam pelbagai bentuk, contohnya flora fauna, geometri dan banyak lagi. Dan untuk segmen ini pula Cikgu, apa yang Cikgu nak terangkan kepada mereka di rumah? Baik, terlebih dahulu saya ingin tambah, ya, sebenarnya ukiran ini bukan sahaja terkenal dalam masyarakat Melayu, tetapi masyarakat yang duduk di Kepulauan Borneo, Sabah dan Sarawak serta orang asli pun mempunyai keunikan tersendiri dalam penghasilan ukiran masing-masing. Ada identiti dan juga motif yang tersendirilah. Jadi daripada hari ini kita akan terus, ya, untuk penghasilan karya, ya, dalam menggunakan teknik ukiran. Jadinya kita akan teruskan, ya Mira. Nampaknya Mira pun dah tak sabar ni nak mengukir bersama-sama ni. Okey. Jadi bahan utamanya adalah sudah sabun. tentulah sabun. Ini adalah media utamanya. Kalau ikutkan sebenarnya, kalau sabun ni kita nak mengukir menggunakan apa, ya Mira? Kalau sabun ni kan Cikgu, kerana dia agak keras sikit, jadi nak rasa kita boleh gunakan lidi. Ya, betul. Lidi. Okey, lidi. Selain pada lidi, apa bahan yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan ukiran pada sabun ini? Kalau tiada lidi, kita juga boleh gunakan pen yang dah kehabisan dakwat. Kalau tak nanti comel pula kita betul, punya betul. sabun kita kan Cikgu. Selain daripada pen pun kita boleh gunakan sudu plastik. Betul Cikgu? Betul. Okey. Okey, dan kita akan teruskan dia dengan menggunakan bahan-bahan yang telah diterangkan tadi. Kita boleh memulakan proses ukiran. Yang paling penting sekali ialah bagaimana kita menggunakan kawalan jari kita, iaitu psikomotor halus, untuk menghasilkan imej pada sabun ini. Ya, kita akan image inilah akan menghasilkan motif yang akan timbul. Jadi kita akan mulakanlah, Mira. Jadi memandangkan tajuk pada hari ini ialah mekar mewangi. Jadi sudah tentulah motif yang kita gunakan adalah flora. Betul? Jadi kita gunakanlah tema motif sama ada bunga ataupun daun. Jadi jom kita mulakan. Jadi pada masa yang sama, apabila kita menggunakan lidi, walaupun lidi ini tidaklah tajam, tetapi perlu diingat, Mira, kita perlulah berhati-hati ketika menggunakan lidi, sebab takut tertusuk jari, walaupun tidak mendatangkan kecederaan teruk, tetapi masih perlu berhati-hatilah. Okey, pada masa sama, kenapa kita tidak boleh menggunakan pisau ataupun gunting?
Oh, kalau kita gunakan pisau ataupun gunting, peralatan tu agak tajam kan, Ya, cikgu? betul. Bahaya. Cikgu. Ya. Ini menggunakan sabun. Selain daripada sabun kan, cikgu? Ya. Ada lagi ke bahan lain yang murid boleh gunakan? Selain pada menggunakan sabun, walaupun sabun ini nampak keras tetapi masih lagi mudah untuk kita gunakan lidi bagi menghasilkan ukiran. Selain pada sabun, kita boleh menggunakan lilin. Nampak tak lilin? lilin? Nampak kerana lilin pun permukaannya boleh juga walaupun keras tetapi masih boleh mengukir lagi nampak lilin. Okey, jadi kita akan teruskan. Pada masa yang sama saya ingin tanya Mira lah, agak-agak ni kan. Ukiran yang kita akan hasilkan ini tebuk tembus ke bunga timbul? Alamak. Tembus ke bunga timbul? Tadi cikgu dah terangkan dah tentang bunga betul. ni. Ini Mira rasa kita menggunakan bunga tembus timbul, cikgu. Sebenarnya bunga timbul. Bunga timbul. Boleh je tebuk tembus kalau nampak tembus ke belakang. Ya, itu betul, kalau ada Mira. lubang kat sini lah, cikgu. Ya, betul. Jadi kita akan menggunakan cara teknik tebuk timbul, bunga timbul di mana ukiran yang kita akan hasilkan ni menimbulkan motif. Menimbulkan motif iaitu motif bunga. Pada masa sama apabila kita leka mengukir, jangan lupa untuk memastikan keselamatan juga. Dan juga kebersihan. Nampak tak berus yang kita pegang ni? Nampak, cikgu? Apa guna berus ni Mira ni? Mungkin untuk kita buang sisa sabun, cikgu? Betul. Sambil kita mengukir, kita gunakan berus untuk membersihkan sebab kadang-kadang tu bila terlalu banyak sangat habuk-habuk ataupun serdak sabun ni, dia akan menutupi garisan-garisan kan. Jadi kita gunakan berus ni untuk menyingkirkan serdak-serdak yang terhasil daripada kesan ukiran. Jadi kita akan terus menghasilkan ukiran bunga timbul ni. Okey, kita menghasilkan bunga timbul ni perlulah berhati-hati supaya kesan garisan yang timbul ini tidak terlari. Mira tahu tak sebenarnya kerja mengukir ni sebenarnya sangat penting, tidak hanya setakat menghasilkan karya-karya seni saja, tetapi sebenarnya kerja mengukir ni sebenarnya dia melatih diri kita untuk mengawal psikomotor halus. Sebagai contohlah kan, kalau doktor pakar bedah kan, dia memerlukan ketelitian, dia memerlukan jari jemari yang teliti untuk memegang radas ataupun memegang peralatan dalam membuat pembedahan kan. Sama juga macam kerja mengukir ni. Jadi siapa kata mengukir ni sebenarnya tak penting sekadar seni saja. Tidak, sebenarnya kemahiran yang dapat dilihat kemahiran memanipulasikan psikomotor halus, mengawal peralatan, mengawal radas. Betul. Daripada dapat juga menjana kreativiti murid kan, cikgu? Betul. Murid pun mesti nak kena tahu juga nak buat bentuk. Tadi cikgu kata bentuk flora. Flora ni macam mana? Mesti ada elemen bunganya di situ. Betul itu. Kreativiti murid juga diuji. Dan cikgu, betul. macam saya kan, cikgu, saya buat ukiran ni kan, cikgu, macam mana saya nak tahu ukiran saya ni tepat ataupun sebenarnya tiada betul ataupun salah dalam seni sebenarnya, cikgu? Sebenarnya dalam seni tidak ada salah. Dalam seni semuanya adalah kita eksplorasi. Sebenarnya boleh tutup kesalahan tu dengan kita menggunakan kemahiran yang pernah kita belajar, kemahiran menggariskan. Sebagai contoh, alamak tersilap tebal. Tak apa, kita cover balik, kita gunakan garisan yang lain. Kita tulis garisan yang terlebih itu. Maksudnya dalam seni pun sebenarnya boleh saja kita tutup macam orang kata macam ketidaksempurnaan itu dengan cara ataupun teknik yang lain sebenarnya. Baiklah. Kalau macam kita takut nak guna garisan, kita boleh guna titik-titik. Pun boleh juga. Okey. Cikgu, ini menggunakan sabun. Selain daripada sabun kan, cikgu, anda katalah saya rasa saya nak bagi hadiah dekat kawan saya. Saya nak gunakan coklat. Boleh tak, cikgu? Wah, sudah tentu boleh Mira, coklat Tetapi perlu diingat, kalau coklat tu terlalu keras, sejuk, dia boleh jadi rapuh. Jadi kena sesuaikan dengan suhu bilik. Coklat pun sesuai juga untuk membuat ukiran, tetapi coklat tu jangan terlalu nipis sangatlah. Daripada nak buat tembus terus tertebus rosak. Habis terus coklat tu. Terus masuk mulut makan sendiri je, cikgu. Betul jadi bagi hadiah. Okey, cikgu, saya punya ukiran setakat ni dah siap. Macam mana, cikgu? Jadi tak ukiran saya? Wah, tengok Mira. Wah, nampaknya sangat menarik, Mira. Dengan menggunakan unsur-unsur garisan yang kita torus dengan menggunakan lidi Okey, jadi kalau ikutkan lebih menarik kalau kita cuba timbulkan bunga ni supaya lebih timbul. Sebagai contoh, ini adalah karya yang telah siap, di mana kita
timbul, kita luahkan lapisan ni, kita nampak seolah-olah macam ada 3 dimensi di sini. Oh, nampak ya? yalah. Di samping tu juga di ruangan yang kosong ni kita boleh tambahkan unsur-unsur lain macam titik-titik untuk menampakkan ada kepelbagaian dalam ukiran di atas permukaan sabun ni supaya nampak lebih cantik dan menarik serta estetik. Kerana kalau perasan nampak tak macam ada unsur garisan bertindan-tindan? Nampak kan? cikgu. Nampak macam contohnya yang susun ni di bawah, yang bunga ni timbul atas. Inilah namanya silat. Dan maksudnya silat tu menimbulkan kesan-kesan lingkungan yang menampakkan adanya penggunaan ruang dalam ukiran, yang nampakkan ruang atas dan juga ruang bawah, ruang tersembunyi. Baiklah, itu antara teknik-teknik yang kita boleh guna pakai. Macam tu, saya kan ukiran ini sekadar mengukir saja, tetapi sebenarnya tidak, kawan-kawan. Ya, betul. Tadi cikgu kata kena buat timbulkan dia sikit bagi nampak macam bentuk 3 dimensi. Kalau nak timbulkan dia macam mana cikgu? Saya kena potong ke bahagian ni? Tak perlu nak potong. Kita boleh gunakan klip kertas tadi tu, kita tores ataupun kita just warnakan macam ni. Kita just gunakan lidi ni. Maksudnya kita buangkan sikit demi sikit. Itu sebabnya dalam mengukir ni kita memerlukan ketelitian, kesabaran yang tinggi. Orang kata sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sikit-sikit lama-lama hasilnya akan menjadi lebih menarik dan juga halus. Sebab itulah ya Mira, kalau ikutkan sebenarnya ukiran tu mempunyai nilai komersial yang tinggi. Kerana apa? Kerana menggunakan ukiran terus daripada secara manual lah. Kerana hasilnya akan menjadi lebih halus dan teliti. Itulah sebab harga ukiran sebenarnya di pasaran agak mahal. Terutama melibatkan ukiran tangan. Okey, biasanya kalau dalam ukiran kayu, kita ada cara untuk melicinkannya. Macam mana cara nak melicinkan permukaan ukiran kayu kebiasaannya? Kita menggunakan apa? Macam mana kawan-kawan? Kalau kita nak licinkan kayu, kalau kita nak licinkan ukiran kayu, mungkin kita boleh gosok dia cikgu dengan menggunakan kertas pasir? Ya, betul. Tepat sekali. Ataupun kalau dulu-dulu kita menggunakan daun mempelas. Daun mempelas. Maksudnya daun tersebut akan kita gosok untuk menghasilkan licin. Tetapi kalau sabun ni pula, macam ni kita nak licinkan dia? Kita gunakan berus, kita celupkan sikit dengan air dan kita sapu di permukaannya supaya kesannya akan dapat lebih licin dan berkilat lah. Macam tu. Baiklah. Tapi jangan banyak sangat air, nanti hilang pula ukiran kita nanti kan. Okey, baik cikgu. Saya terus sambung lagi dengan saya punya ukiran saya. Maksudnya di samping kita memperlihatkan kesan-kesan garisan ni telah timbul, tapi kalau boleh kita perhaluskan, kita perincikan lagi dia punya garisan tu supaya nampak lebih halus dan juga nampak lebih menarik. Cikgu ada tips tak kalau lah murid-murid dekat rumah nak buat ukiran kan cikgu? Tips supaya ukiran mereka itu nampak cantik. Sebab saya tengok kat sini banyak sebenarnya contoh-contoh ukiran yang cikgu buat sendiri dan cikgu bawa ke studio. Cantik-cantik semua, tengok bunga kita ni kan. Cikgu ada tak tips bagi nampak cantik? Kalau ikutkan sebenarnya cara tipsnya tak adalah sangat. Yang paling penting ialah bagaimana kita menggunakan kemahiran untuk cuba dan terus mencuba. Ialah orang kata kalau pertama kali kita mengukir sabun, pasti ada yang terkopak, ada tersobek sana sini kan. Tapi yang penting jangan putus asa, kita terus buat. Sebagai contoh kan, apabila kita boleh menghasilkan ukiran di atas permukaan sabun ni, ukiran 2 dimensi, kita boleh menghasilkan ukiran macam ni pula, dia arca. Maksudnya kita luahkan selebihnya daripada contohnya sebagai ukiran macam ni di atas permukaan sabun kan. Kita buang semua ni, kita buangkan semua ni untuk timbulkan kesan yang ini. Nampak ini namanya ukiran arca. Maksudnya 3 dimensi yang boleh kita lihat dari pelbagai arah. Tapi yang ini untuk kita punya sekadar bagaimana kita melatih psikomotor halus kita, kita memperhalusi kemahiran kita untuk menghasilkan karya yang menarik atas permukaan yang rata lah. Daripada permukaan rata lah kita akan sedikit demi sedikit kita akan luahkan untuk menimbulkan kesan dimensi yang mempunyai jalinan timbul lah, yang boleh kita nampakkan daripada kesan jalinan itu motif yang hendak kita hasilkan. Baiklah. Tengok kawan-kawan macam mana dari sebuku sabun boleh menjadi arca 3 dimensi macam ni. Betul. Kan macam bentuk kita boleh buat. Ini bentuk bunga, mungkin ada yang lebih kreatif boleh buat ukiran yang lain pula bentuknya kan cikgu? Betul. Okey, cikgu, apa rumusan ringkas yang cikgu boleh sampaikan dalam aktiviti yang kita lakukan pada hari ini cikgu? Yang paling penting sekali bagaimana apabila kita menggunakan sabun ni,
Kita selama ni kita melukis di atas kertas, tetapi sekarang ni kita melakar di atas permukaan sabun. Nampak mencabar di sini kan. Jadi di sinilah orang kata kita mempelbagaikan kemahiran melukis, menggambar kita, bukan setakat melukis dengan menggunakan bahan-bahan dengan menggunakan media kering seperti pensel, pen, tetapi sekarang ni kita menggambar dengan menggunakan lidi di atas permukaan sabun. Dan satu lagi, nampak tak bahan-bahan yang lebih ni jangan dibuang. Sebenarnya boleh dijadikan sebagai nak cuci tangan ke, sebab kita buat ni kan macam ada kesan-kesan lebih ni kan, sedap-sedapnya kita gunakan untuk pelbagai kegunaan sebenarnya. Boleh dijadikan sebagai aromaterapi juga. Ya, betul cikgu. Wangi Baik cikgu, kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini nak sambung lagi ukiran sabun. Jangan ke mana-mana, hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. Cikgu, jom kita terus lagi. Jom. Didik TV KPM. Pohon beringin, besarnya daunnya. Kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM. Ini bukan sebarang ukiran, ini ukiran. Kita akan tanya cikgu apa maksud di sebalik ukiran ini. Cikgu kata namanya pohon beringin. Betul ke cikgu? Ya, tepat sekali, itulah yang dinamakan sebagai pohon beringin. Untuk pengetahuan Mira, ya, pohon beringin ini tadi kita mengukir menggunakan sabun. Apabila kita telah mahir mengukir menggunakan sabun, kita bolehlah eksplorasi bahan-bahan lain untuk menghasilkan ukiran yang lebih menarik serta nampak estetik, ya, serta boleh dijadikan sebagai bahan untuk hiasan dan boleh dikomersialkan. Kalau perhatikan di sini, kita menggunakan molting board ataupun kertas yang tebal lah di sini. Baik. Ini menggunakan ukiran apa namanya cikgu? Ini namanya apa kita boleh nampak di belakang. Tebuk. Tebuk tembus. Ya, tepat sekali. Baik cikgu. Kemudian tak disilat sebab dia tidak ada macam lengkung-lengkung kan perasan kan. Okey. Dan selain pada itu, selain pada kita menggunakan kad yang tebal, kita boleh menggunakan bahan-bahan lain untuk menghasilkan ukiran, ya. Contohnya seperti apa, boleh Mira terangkan? Boleh cikgu. Contohnya ada kat tangan Mira sekarang ni, kita ada kek. Ya, kek ni pun cikgu Fahmi buat ukiran tau dekat kek ni. Jangan main-main, nampak macam ukiran bunga dekat sini. Nampak tu kawan-kawan. Tetapi yang paling menarik sekali, apa yang bestnya ukiran ni? Kita boleh menggunakan kemahiran mengukir ni untuk menghasilkan cenderamata ataupun pemberian hadiah kepada kawan-kawan. Yang ni sebagai contoh. Okey, kalau Mira boleh tunjuk. Yang ini pun dapat ukiran. Ni ukiran sabun kan cikgu? Ya, betul. Dapat yang boleh dijadikan sebagai komersial, sebagai hadiah khas untuk Mira. Terima kasih cikgu. Memperkatakan tentang ukiran sabun, kalau Mira perhatikanlah kan ukiran sabun ni. Okey. Apakah agak-agaknya unsur seni yang boleh kita kaitkan dengan image yang pada sabun ni, motifnya? Okey, kalau tengok dekat sabun ni kan cikgu, kalau cikgu boleh tunjuk dekat kamera, kalau kawan-kawan boleh tengok, apa yang Mira nampak yang pertama sekali ialah keseimbangan. Ya, betul, keseimbangan. Kalau dilihat kan, dia terletak di tengah-tengah, berat ke kiri, berat ke kanan, maksudnya dia tidak ada kosong. Ya, nampak kan? Seimbang betul. Kiri dan kanan. Dan juga tengah-tengah dapat menghasilkan, menampakkan motif yang lebih jelas di tengah-tengahnya. Betul. Seterusnya apa lagi? Yang kedua, apa kawan-kawan? Motif seni yang kedua yang kita boleh tengok dekat sini. Keseimbangan dah ada. Kiri dan kanan sama. Yang kedua, apa cikgu kalau cikgu boleh bagi sikit? Apa dia? Dia macam kalau kita buat saya tahu cikgu, saya tahu. Ia? Penegasan. Ya, betul itu. Nampak kita tegaskan ukiran ni dari segi motif yang ditimbulkan. Seperti mana tajuk kita ialah Mekar Mewangi, sudah tentulah kita menegaskan unsur flora di atas permukaan yang kita ukir ini. Kan? Betul cikgu. Wah, kita dah tahu dah dua unsur seni. Tetapi kan selain pada unsur flora, kita boleh menggunakan kreativiti kita untuk menghasilkan pelbagai jenis ukiran mengikut motif yang kita suka. Sebagai contoh, ini ialah motif fauna. Apa ni? Spesies apa ni?
Ini macam bentuk teddy bear, cikgu. Ya, betul. Teddy bear. Kita ada flora dan juga fauna di sini. Ya, nampak tak perbezaannya tu kan? Flora dan juga fauna. Satu lagi, kalau diperhatikan ni, kita menghasilkan motif ni mengikut susunan. Agak-agaknya pola apa yang ada di sini yang dapat dilihat? Kalau mengikut susunan, keseragaman, cikgu? Ya, kalau diikutkan sebenarnya Ataupun harmoni? kalau harmoni, maksudnya kalau harmoni itu maksudnya motif ni berulang-ulang. Tetapi yang ini dia tidak ada perulangan motif. Ya. Di sini motif dia adalah tunggal, bebas. Maksudnya dia tidak terikat dengan motif yang lain. Ia dikenali sebagai pola bujang. Pola bujang maksudnya kita boleh menghasilkan motif mengikut cara dan juga kreativiti kita. Kalau harmoni ni dia agak terikat sebab dia mempunyai motif yang sama yang berulang-ulang kan. Macam inilah. Wah, ini dikenali sebagai pola bujang. Ya, betul itu. Okey, harap-harap murid-murid dah tahu dah setiap satu maksud pola dan juga unsur seni yang terlibat. Baik, cikgu, memandangkan kita dah sampai hujung kelas kita, cikgu. Sedikit rumusan ringkas daripada Cikgu Fahmi. Baik, apa yang penting apabila kita menghasilkan ukiran ni, yang paling penting ialah kita jangan sesekali berputus asa, kita jangan give up, kita cuba-cuba dan terus mencuba. Yang paling penting ialah bagaimana kita boleh melatih kemahiran jari kita untuk menggunakan peralatan dengan teliti serta kemas dalam menghasilkan karya yang lebih menarik dan juga estetik. Ya, baik, cikgu. Cikgu, bagaimana dengan pentafsiran saya pada hari ini, cikgu? Wah, saya punya ukiran nampaknya kalau saya akan bagi 5/5 bintang. Sangat menarik. Cantik dan boleh rasa dia punya aroma serta wangi dia daripada ukiran dia. Terima kasih, cikgu. Kalau kawan-kawan dekat rumah tu kan, dia nak fahamkan lagi tajuk kita pada hari ini, di mana mereka boleh dapatkan sumber rujukan, cikgu? Kita boleh dapat rujukan daripada Portal Delima. Portal Delima. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Fahmi atas perkongsian ilmu pada hari ini. Ingat tahu kawan-kawan, ukiran ni sebuah karya yang dibangunkan oleh masyarakat di negara kita dengan ada nilai yang cukup tinggi sekali. Jadi hargailah segala seni warisan ini, jangan sampai ditelan dek zaman. Betul, Cikgu Fahmi ya. Terima kasih juga jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Nurziana Yuf kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.